Assalamualaikum. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai koyakan meniskus. Koyakan meniskus adalah kecederaan lutut yang kerap berlaku dalam sukan yang melibatkan hentakan, lompatan dan juga mendarat. Biasanya, kecederaan meniskus ini berlaku akibat putaran lutut secara mengejut ketika menampung berat badan. Meniskus ini, fungsi dia adalah untuk menyerap hentakan dan menstabilkan sendi lutut. Seperti kita tahu, anatomi dan fungsi meniskus terletak antara femur dan tibia. Tujuannya adalah untuk mengurangkan geseran antara tulang. Selain itu, fungsi meniskus juga adalah untuk menyerap hentakan dan menambah kestabilan lutut. Bagaimana kecederaan meniskus ini boleh berlaku? Mekanisme kecederaan. Baiklah. Yang pertama, biasanya disebabkan oleh putaran secara tiba-tiba dengan kaki yang masih berpijak. Seterusnya adalah tekanan putaran yang memampatkan meniskus. Sering berlaku semasa pivot ataupun kita berhenti mendadak ataupun pendaratan yang lemah. Jadi faktor dan risiko yang mendorong kecederaan meniskus ini berlaku. Yang pertama adalah teknik pendaratan yang tidak betul. Yang kedua adalah pergerakan berpusing secara mendadak. Ketidakseimbangan antara otot quadriceps dan juga hamstring boleh menjerumuskan kecederaan ini berlaku. Selain itu, keletihan otot juga boleh menjadi punca kecederaan meniskus ini akan berlaku. Baiklah. Tanda dan gejala. Biasanya, apabila terjadinya kecederaan meniskus ini, bunyi pop akan kedengaran semasa kecederaan. Sakit di sisi lutut, bengkak dalam masa 24 jam, dan lutut akan terasa terkunci, lock, dan pergerakan lutut itu akan menjadi terhadlah. Jadi klasifikasi kecederaan akut ini biasanya terjadi dalam golongan muda, yaitu kecederaan dalam trauma langsung, yang terjadi terus, yang terjadi pada itu. Seterusnya adalah degeneratif akibat haus, biasanya terjadi pada orang yang sudah lebih berusia. Baiklah, seterusnya adalah proses pemulihan, di mana pada fase akut ataupun fase inflamasi akan berlaku keradangan di kawasan yang tercedera. Hal ini karena disebabkan oleh pendarahan mikro. Oleh itu, sel inflamasi ataupun sel badan, yaitu neutrofil dan makrofag, membantu membersihkan tisu yang rusak dan sel yang rusak untuk mencetuskan isyarat penyembuhan. Sakit dan bengkak adalah lazim, karena ini adalah untuk mengawal simptom dan elak beban berlebihan, serta melindungi tisu. Seterusnya adalah fase subacute ataupun fase proliferasi, di mana pada fase ini tisu baru dibaiki dan dibina. Aktiviti fibroblast meningkat, penghasilan kolagen jenis 3, dan pembentukan tisu pembaikan masih lagi dalam keadaan lemah dan tidak matang. Oleh itu, apa yang perlu kita lakukan adalah progres ROM dan weight bearing secara terkawal, elakkan fleksi lutut, twisting, pivoting secara berlebihan. Fase yang ketiga adalah fase remodeling, di mana tisu tadi itu sudah pun kuat dan kukuh. Kolagen jenis 3 diganti dan disusun semula ke arah tisu yang lebih kuat dan matang. Serabut kolagen tersusun ikut stres mechanical, kekuatan dan toleransi beban meningkat. Maka dengan ini apa yang kita perlu lakukan adalah pengukuhan progresif, propriosepsi, dan kawalan neuromuskular. Seterusnya, fase yang terakhir yaitu fase return to spot. Fungsi lutut hampir normal dengan keupayaan menahan beban dinamik dan perubahan arah, integrasi kekuatan, kawalan neuromuskular, dan kestabilan sendi menjadi keutamaan. Oleh itu, apa yang perlu dilakukan adalah latihan ataupun ujian agility, single leg hop for distance, dan latihan sukan spesifik secara berperingkat apabila kriteria fungsi dipenuhi. Seterusnya adalah matlamat rehabilitasi. Yang pertama, mengurangkan kesakitan dan bengkak lutut. Yang kedua, memulihkan julat pergerakan lutut secara berperingkat. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan otot quadriceps dan hamstring ke tahap berfungsi. Keempat, memperbaiki kestabilan dan kawalan pergerakan lutut. Yang kelima, memulihkan pesakit kembali ke aktiviti harian dan sukan secara selamat. Yang terakhir, mengurangkan risiko kecederaan berulang. Seterusnya adalah strategi intervensi. Untuk fase acute, tempo 7 hari, fokus adalah kawalan kesakitan dan bengkak lutut. Yang kedua, latihan assisted range of motion ataupun AROM, ringan dalam julat selamat. Yang ketiga, pengaktifan awal otot quadriceps dan hamstring secara isometrik. Seterusnya adalah fase subacute, tempo 1 hingga 6 minggu. Fokusnya adalah latihan julat pergerakan range of motion secara progresif. Yang kedua, pengukuhan awal otot quadriceps dan hamstring. Yang ketiga, latihan kestabilan dan keseimbangan asas. Seterusnya adalah fase remodeling. Tempo 6 minggu hingga 12 bulan. Fokusnya adalah yang pertama, progres beban dan pergerakan fungsi secara berperingkat. Yang kedua, latihan kestabilan dinamik dan kawalan neuromuskular. Untuk fase yang terakhir yaitu fase return to spot, temponya 12 bulan ke atas. Fokus latihan sukan spesifik secara berperingkat dan terkawal bagi mengurangkan risiko kecederaan berulang. Yang kedua, pengujian dilakukan bagi menilai tahap fungsi lutut secara keseluruhan. Terusnya adalah senaman terapeutik. Untuk fase acute, kita akan melakukan quadricep isometrik. So, lakukan ini adalah dilakukan dengan tegangkan otot paha tanpa menggerakkan lutut. So, lakukan ini juga dilakukan dengan menahan 5 hingga 10 saat. Kemudian dilakukan 10 ulangan sebanyak 2 hingga ke 3 set. Untuk fase acute juga, kita akan melakukan ankle pump. So, untuk ankle pump, gerakan buku lali ke atas dan ke bawah dan dilakukan sebanyak 15 hingga 20 ulangan. Untuk aktiviti yang ketiga dia, senaman yang ketiga dia untuk fase acute adalah heel slide. So, ini lakukan dia dengan tarik tumit ke arah punggung secara perlahan-lahan. Kemudian ikut toleransi sakit
dan akan dilakukan sebanyak 10 ulangan. Okey, untuk fasa subacute pula. Untuk fasa subacute, kita akan melakukan mini squat, fleksi lutut separah 45 darjah. Kemudian akan dilakukan hingga 10 ke 15 ulangan sebanyak 2 set. Aktiviti seterusnya adalah step up. So, step up ini dilakukan dengan naik dan turun anak tangga rendah dan dilakukan sebanyak 10 ulangan setiap kaki untuk bagi balance kanan. Contohnya kaki kanan sakit, kecederaan meniskus, lakukan 10 kanan dan 10 juga kiri. Seterusnya adalah single leg balance. So, lakukan ini adalah berdiri sebelah kaki, kemudian menahan hingga 20 hingga 30 saat dan dilakukan sebanyak 3 set. So, fasa ketiga adalah fasa remodeling. Di sini akan melakukan lateral shuffle, iaitu pergerakan sisi terkawal. So, ini akan dilakukan 20 hingga 30 saat dan dilakukan sebanyak 3 set. Dan seterusnya adalah tuck jump, iaitu lompatan terkawal. So, fokus untuk pergerakan adalah fokus lutut, sejajar dan fleksi semasa mendarat. Ini akan dilakukan 6 hingga 10 ulangan. Senaman yang ketiga untuk fasa remodeling adalah agility drill, iaitu cone drill. Dilakukan sebanyak 3 hingga 5 set dan ulangan dia 15 hingga 30 saat setiap set atau 2 hingga 4 corak pergerakan berbeza. Dan di sini juga melakukan intensity rendah. Dan fasa terakhir iaitu fasa return to sport sebelum kembali ke sukan. Di sini untuk mengetahui atlet itu bersedia ataupun sudah boleh kembali ke sukan, pertama sekali syarat dia adalah tidak merasakan sakit lagi. Kemudian kami di sini akan melakukan latihan spesifik bola keranjang untuk melihat dia punya kesakitan meniskus itu. So, yang pertama adalah melakukan dribbling, kedua adalah pivot terkawal, ketiga adalah pendaratan selepas lompatan. So, itu adalah fasa return to sport. Kemudian untuk therapeutic modality, iaitu fasa acute, ini dilakukan semasa fasa acute. Yang pertama, kita akan melakukan cryotherapy ice ataupun dikenali sebagai ice therapy. Kaedahnya adalah pack ice dibalut tuala nipis pada lutut, kemudian akan diletakkan kepada kecederaan itu 15 hingga ke 20 minit. Kemudian akan dilakukan 2 hingga ke 3 kali dalam sehari. So, seterusnya adalah compression bandage. Compression bandage ini adalah balutan elastik pada lutut itu yang tidak terlalu ketat untuk mengurangkan kebengkakan kepada kecederaan lah. Seterusnya adalah pengujian dan pengukuran return to sport. Yang pertama sekali kami punya ujian adalah single leg hop for distance. So, ujian ini dilakukan untuk menguji kekuatan melonjak dan pendaratan yang stabil pada atlet yang cedera lah. Kemudian untuk pengujian dan pengukuran return to sport juga kami akan melakukan activity agility test, iaitu T-test. So, ini akan dilakukan untuk uji kelincahan dan perubahan arah. Kemudian menilai kawalan pergerakan lutut semasa pergerakan pelbagai arah. So, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.